Okay, so apa khabar semua? So hopefully semuanya sihat dan stabil-stabil saja malam ni. Okay, so ni merupakan topik yang kedua sebelum keenam lah. Okay, keenam dalam Form 5, topik Form 5 yang melibatkan nuclear physics. Okay, so sebenarnya bila kita belajar nuclear physics ni, kita dah masuk sedikit tentang topik kuantum. Okay, sebab kita dealing with the subatomic particles. Okay. So, apa yang kita nak cover malam ni, okay, for tonight, okay, kita akan belajar dulu tentang radioactive decay. So, apa dia radioactive decay? So, apa yang kita nak bincangkan dalam radioactive decay nanti, okay. So, kita akan bincangkan tentang decay equation and half-life. Okay, kemudian selepas kita dah discuss about radioactive decay, kita akan discuss about nuclear energy, di mana kita akan tengok tentang nuclear reaction dan formula untuk nuclear energy tu. Okay, E equals to mc squared. Dan seterusnya kita akan jawab soalan lah. Okay. So let's go to the first subtopic about radioactive decay. Okay. So sebelum kita pergi kepada radioactive decay tu, kita tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan radioaktif. Okay, ingat lagi tak masa Form 3 awak ada belajar tentang radioaktif lah. Okay, so radioactive is, apa dari segi definition dia, is unstable nucleus which emit radiation to become more stable. Okay, so radioaktif ni nukleus yang tak stabil. Okay, nukleus yang tak stabil yang dia akan mengeluarkan radiation, sinaran. Okay, kenapa dia nak keluarkan sinaran? Untuk menjadi lebih stabil. So, bila kita sebut tentang unstable nucleus, apa dia nukleus? Okay, so nak tahu apa dia nukleus, so first kita kena tahu dulu tentang atomic structure. Okay, so kalau dalam atomic structure, okay, kita akan ada, okay, contoh. Okay. Okay, di luar ni ada elektron dan di tengah ni, okay, kita panggil sebagai nukleus. Okay, this is nukleus. Okay, ni adalah struktur atom yang simple lah. Okay, struktur atom, simple struktur atom. Okay, so di tengah ni ada nukleus. So nukleus ni terdiri daripada apa? So nukleus ni, okay, terdiri daripada neutron dan juga proton. Okay, dan di luar ni, yang berada di petala luar ni adalah elektron. Okay, so this is our atomic structure. So, bila sebut unstable nucleus, okay, mana nukleus tadi? Okay, inilah nukleus dia. So, bila unstable nucleus, nukleus ni lah yang tak stabil. Okay, dia tak stabil ni. Okay, dia tak stabil. Bila dia tak stabil, dia nak jadi stabil, dia akan mengeluarkan radiation. So, nukleus yang tak stabil ni kita panggil sebagai radioaktif. Okay. Dan kita tengok pula radioactivity. Apa dia radioactivity? So radioactivity is a random and spontaneous disintegration or decay process of unstable nucleus accompanied by emission of energetic particles or photons. Dah keluar perkataan photon. So photon ni kita akan jumpa dalam fizik kuantum nantilah. Okay. So radioactivity ni pula adalah proses dia. Tadi radioaktif adalah nukleus yang tak stabil tu. So bila dia nak jadi stabil, dia akan melalui satu proses. So proses tu kita namakan sebagai radioactivity. So radioactivity ni adalah proses yang random. Random tu rawak lah, berlaku secara rawak dan spontan. Kita tak tahu nukleus mana yang akan decay, akan decay lah. Okay. Alright.
Dan kita nak tengok kepada subtopik kita hari ini, radioactive decay. So apa dia pula radioactive decay? Okay, radioactive decay is a process. Okay, proses apa? In which unstable nucleus become more stable by emitting radiation. Okay, dia sama macam radioactivity tadi. Dia adalah proses. Okay. So, dalam radioactive decay ni, proses dia, okay, dia mengeluarkan radiation. Okay, so kita ada 3 jenis radiative radiation, iaitu kita ada alpha particle, kita ada beta particle dan kita ada gamma ray. Okay. Alright, so kita tengok dulu apa sifat-sifat yang ada pada alpha, beta dan gamma ray ni. Okay, so untuk alpha particles, nature dia adalah helium nucleus. Okay, so bila dia helium nucleus, nuclide notation dia adalah 42He. Okay, right, dia bercharge positif. Okay, kita tengok beta pula. Beta is a fast moving electron. Elektron yang bergerak dengan laju lah. Okay, so simbol dia 0, negative 1E and dia negatively charged. Gamma is an electromagnetic wave. Okay, this is symbol gamma. Okay, gamma. So dia no charge. So gamma ni dia tak ada charge lah, dia neutral. Okay, dari segi mass pula. Okay, mass alpha kalau kita compare dengan beta dan gamma, alpha is higher. Okay, mass dia lebih besar compared to beta, compared to gamma. So gamma ni dia no mass. Okay, tak ada jisim sebab dia adalah electromagnetic wave. Okay, kemudian dari segi speed pula, kita dapati speed alpha ni dia lebih rendah daripada beta dan beta ni pula lebih rendah speed dia daripada gamma. So, eloklah sebab tadi mass dia, kita tahu mass alpha ni paling besar. Bila mass dia besar, so what happen? Speed dia kecil lah. Okay, kalau beta dia lebih ringan daripada alpha. So, bila ringan, maka dia boleh bergerak dengan hal laju yang lebih tinggi daripada alpha. Okay, dan gamma ray yang paling laju lah sebab dia bergerak pada kelajuan cahaya. Okay, speed of light. Okay, dari segi ionizing power. So, apa dia ionizing power? Okay, kalau you belajar dalam chemistry, ada ionization. Okay, dia adalah proses di mana kita mengionkan satu molekul tu boleh dipecahkan. Okay, kepada positif ion dan negatif ion. Okay, so alpha particle ni dia mempunyai high ionizing power. So kebolehan dia untuk mengionkan molekul-molekul lain sangat tinggi. Okay, kalau beta pula dia medium dan gamma adalah low. Dari segi penetrating power, kuasa penembusan, okay, alpha adalah paling low. Okay, berkait juga dengan mass dia sebab mass dia besar, jadi kuasa penembusan dia sangat kecil lah. Okay, bila besar dia susahlah nak tembus kan. Okay, beta particle dia medium penetrating power dan gamma ray has high penetrating power. Okay, dari segi magnetic field, alpha bila kita letak dalam magnetic field dia akan deflect toward the south, ke selatan, beta toward north. Okay, dia akan deflect to north and gamma sebab dia tak ada charge, no charge, so no deflection. Sama juga dengan electric field, untuk alpha dia akan move towards the negative plate. Sebab apa? Sebab okay, alpha tadi bercharge positif. Positif kita tahu charge yang berlainan jenis dia akan attract kan, menarik. So bila dia bercharge positif dia akan tertarik ke negative plate. Beta pula dia bercharge negatif, so dia akan tertarik atau deflect towards the positive plate. Dan gamma macam biasalah dia no deflection. Okay, ni dari segi gambar rajah lah.
So kalau kita tengok kat sini, penetrating power untuk alpha ni, dia boleh dihentikan, is stopped by a piece of paper. So kalau kita letak satu kertas kat depan tu pun, kat depan sumber alpha, so alpha dah tak boleh nak pass through. Okay, bagi beta pula, beta boleh pass through the paper dan dia akan stop by aluminium. Okay, around 3 mm. Thickness lah. Thickness of aluminium tu 3 mm. So dia boleh stopkan beta. Dan gamma ni penetrating power dia paling tinggi. So high. So dia boleh penetrate the aluminium. Dan dia hanya akan stop by lead lah. Okay. Around 10 cm. Thickness of lead. Yang boleh stop the gamma. Okay, ni dari segi deflection, electric field and magnetic field. Okay, alpha ni kalau kita tengok, okay, dia akan deflect to the negative plate. Beta to the positive plate. Tapi, bila kita lukis, kita kena make sure yang beta punya pesongan dia adalah lebih besar berbanding dengan alpha. Okay, sebab apa beta lebih besar pesongan dia? Okay, dia bergantung kepada jisim lah. Tadi kita dah kata jisim beta ni, mass beta is smaller compared to the alpha. So bila mass dia ringan, maka dia mudah untuk terpesong. Jadi sudut pesongan dia lebih besar lah daripada alpha. Okay, alpha kan jisim dia besar. So bila besar dia susah lah untuk terpesong. Okay. Alright, ni pula tentang detectors. Tadi kita dah tengok sifat-sifat radiation tu, radioactive radiation. Dan ni adalah alat pengesan dia. Okay, so alat pengesan yang kita selalu gunakan adalah GM tube lah. Okay, kenapa kita guna GM tube? Sebab GM tube ni mudah. Dia disambungkan dengan rate meter. Okay, ni rate meter. So bila kita nak kesan sumber radioaktif tu, rate meter akan memberikan bacaan terus. Okay, so mudahlah. So selalu kita guna GM tube. Okay, and then photographic film. Okay, photographic film ni selalunya digunakan sebagai macam batch lah untuk pekerja yang bekerja di reaktor nuklear ataupun di kawasan yang ada simpanan bahan radioaktif. So photographic film ni akan bertukar warna, okay, bila terdedah kepada sinaran radioaktif. So dari situ kita boleh warn lah, beri amaran yang kalau plate tu dah hitam, maksudnya pekerja tu mesti direhatkan lah, mungkin cuti. Okay, supaya badan dia boleh recover balik lah sebab dia dah terdedah dengan sumber radioaktif. Okay, kemudian ada gold leaf electroscope. Okay, ni ada dalam makmal. Okay, spark counter dan cloud chamber. Okay, ni antara detectors yang kita gunakan lah untuk mengesan sinaran radioaktif. Okay, so tadi kita tahu ada 3 sinaran yang dibebaskan. Okay, alpha, beta dan gamma. So bila ada 3 sinaran, maka radioactive decay pun kita boleh bahagikan kepada 3 lah mengikut jenis sinaran yang dibebaskan. So yang first kita tengok kepada alpha decay. So apa dia alpha decay? So alpha decay, okay, is a process where unstable nucleus, okay, release, mengeluarkan apa? Release alpha particle to become more stable. So alpha decay is a process where unstable nucleus release alpha particle to become more stable. Okay, so alpha particle, tadi kita dah tengok nature of alpha particle is a helium nucleus. So bila dia helium nucleus, so dia consists of 2 protons and 2 neutron. So nuclide notation dia adalah 42He. So ingat lagi tak 4 ni apa, 2 ni apa? Okey, so 4 ni kita namakan sebagai nucleon number. Okey.
4 tu adalah nuclear number dan 2 ni adalah proton number. Okay, so nuclear number terdiri daripada hasil tambah atau sum of proton plus neutron. Okay, hasil tambah proton dan neutron. So kalau nuclear number dia 4, meaning that it contain of 2 proton and 2 neutron. Okay. Right, tu dari segi dia punya nuclide notation dia lah. Okay, so apa berlaku bila dia dah mengalami alpha decay? So akan ada change in atomic numbers. Okay, so apa perubahan dia? Dari segi A nuclear number ni, okay, so A akan decrease. Decrease by what? Decrease by 4. Dia akan berkurang 4. Dan Z pula, dia akan decrease by 2. Okay, berkurang sebanyak 2. Jadi, okay, bila dia berkurang sebanyak 2, equation dia akan jadi macam mana? Okay, ni teacher dah tulis equation dia. Okay, so katakan, okay, unstable nucleus tadi, yang asal, okay, dia adalah A, Z. So, A ni simbol untuk nuclear number dan Z untuk proton number. Okay, selepas dia mengalami alpha decay, so bila alpha decay, kita tahu dia akan mengeluarkan 42 helium atau alpha lah. Okay, so apa jadi kepada product of the nucleus dia? Okay, kalau yang ni, yang asal ni kita panggil parent nucleus. Okay, selepas berlaku decay, so anak panah ni menunjukkan proses decay tu lah. Sebab berlaku decay, okay, yang nukleus yang terhasil tu kita panggil daughter. Okay, daughter nucleus. Okay, dan yang ni plus, yang ni adalah alpha lah atau helium. Okay, so kalau dia dah keluarkan 42 helium, apa berlaku kepada nuclear number dan proton number untuk anak dia tu yang terhasil, yang produk tu? Okay, so anak dia asal dia A. So bila dia dah keluarkan helium ni 4, so X akan jadi A tolak 4. Z pula, Z akan jadi Z tolak dengan 2. Okay, so ingat number yang di bahagian sebelah kiri ni mesti sama dengan di sebelah kanan. Okay, barulah seimbang kita punya equation ni. Okay, so kalau sini A, kita check balik A tolak 4 tambah 4. So dapat balik A. Okay, kalau Z pula, sebelah kiri kita Z, sebelah kanan Z tolak 2 tambah 2. So akan jadi Z. So sama. Okay, so seimbanglah kita punya equation. Okay, then example. Okay, kita ada 21084 PO. Okay, selepas mengalami decay, alpha decay, so dia jadi plumbum and helium. Okay, so sini sepatutnya 210 tolak 4 dia adalah 206. Okay, kosong teacher dah lari. Okay, so dia jadi 206 tambah 4. Kita kira balik 206 tambah 4. Dapat tak 210? Okay, dapat 210. So, equation kita balance. Okay. And then yang bawah pula 84. So, PB 82 campur dengan 2 daripada helium tu. So, akan jadi 84. Okay, so seimbang lah. Right, ni untuk alpha decay. Okay, kita tengok decay yang kedua pula. Decay yang kedua is about beta. Kita namakan dia sebagai beta decay. Bila nama dia beta decay, mestilah dia akan mengeluarkan beta particles. So, what is beta decay? Beta decay is a process, unstable nucleus release beta particle to become more stable. Okay.
So, beta particle kita tahu tadi dia adalah fast moving electron. So, nucleic notation dia adalah kosong, negatif 1, E. Okay, so apa berlaku selepas beta decay? So, there is a change in atomic number. So, A unchanged. Okay, A masih sama, tetap tak berubah. But Z will increase by 1. Okay, so equation dia akan jadi, okay, parent nukleus dia A, Z. Okay, bila dia mengalami beta decay, kosong, negatif 1. Okay, so apa jadi kepada daughter dia? Okay, daughter dia, so sini A, sini kosong. So sini pun maintain A. Z pula, okay, bila sini negatif 1. So sini mesti Z plus 1. Okay, so dapatlah equation for beta decay. Ni. Okay, dari mana kita, kalau kita tengok dalam nukleus ni, okay, tak ada pun elektron. Tapi macam mana bila beta decay ni dia produce elektron? Okay, so kalau dalam gambar ni kita nampak yang putih ni adalah neutron Yang putih neutron. Dan yang hijau ni adalah proton. Okay, kalau tadi untuk alpha decay ni, okay, kita nampak kat sini, okay, daripada nukleus yang unstable tu dia keluarkan. Okay, dia keluarkan 2 proton dan 2 neutron, okay, untuk form the helium nucleus. So, bila dia keluarkan 2 ni, so kat sini dah jadi kurang lah. Okay, kurang 2 proton dan 2 neutron. Tapi kalau untuk beta decay ni, dia dalam nukleus ni tak ada elektron. So dari mana datang elektron tu? So elektron tu sebenarnya wujud daripada, okay, satu neutron yang decompose. Okay, neutron ni decompose to become 1 proton and 1 electron. Okay, so kita ada neutron. Neutron simbol dia 1, 1N. So neutron ni akan decompose menjadi, okay, 1, 0, okay, 1, okay, proton, 1, 1 plus electron, 0, negative 1. Okay. Alright, so bila dia decompose tu, okay, dia akan menghasilkan proton dan elektron. So elektron ni lah yang dikeluarkan. So maksudnya yang putih ni, okay, neutron ni dia dikeluarkan daripada nukleus ni. So neutron ni akan jadi proton dan elektron. So elektron dia dibebaskan dan yang proton ni remain dalam nukleus tadi. Okay. Azmi, ya. Neutron tu 1, 0. Oh, okay. 1, 0. Sorry. Okay, terima kasih kawan. Okay, 1, 0. Okay, barulah stable kan. 1, okay, 1, 0, 1. Okay. Ni negative 1, 0. Alright. So, neutron ni tadi dia dah pecah kepada proton dan elektron. So, proton masih remain dalam nukleus ni. Sebab itulah Z dia increase by 1. So, dah bertambah jadi 1. Okay, example pula kita ada 2411 Na. So after beta decay, so what happen? Okay, A dia masih sama, tak berubah. Okay, 24. Tapi proton number dia akan increase by 1. So dia akan jadi 12 lah. Okay, plus dengan elektron. Okay. So about beta decay. Okay, kemudian gamma decay pula. Okay. So kalau gamma decay, okay, dia adalah masih proses. Okay, proses apa? Unstable nucleus release excess energy. Tenaga yang berlebihan to become more stable. Okay. So gamma ray kita tahu
high frequency electromagnetic wave. So, simbol dia ni lah gamma. Okey, bila gamma decay berlaku, okey, perebutan gamma dalam bahasa Melayu decay tu mean perebutan lah. Okey, change in atomic number, A unchanged, Z also unchanged. A dengan Z tak berubah. Tapi dia keluarkan apa? Kalau kita tengok kat sini. Okey, warna merah ni kan. Okey, so warna merah ni menunjukkan yang tenaga dia banyak. Dia ada banyak tenaga. Bila ada banyak tenaga pun dia jadi tak stable. So nak stabilkan dia, dia akan release the energy lah. Energy tu release dan bersama dengan gamma ray. Okay. So equation dia bila tiada perubahan pada A dan Z. So equation dia masih AZX plus gamma. Okay. Example, kita ada cobalt 6027 cobalt. So after gamma decay, okay, dia masih 6027 cobalt CO. Okay, hanya bila gamma decay berlaku ni, dia hanya keluarkan tenaga lah yang berlebihan. Sebab bila dia tak stabil tu, kenapa nukleus ni tak stabil? Okay, dia ada banyak sebab. Di antaranya adalah tenaga dia terlebih tenaga yang banyak. Bila ada tenaga banyak, dia tak stabil, dia nak keluarkan untuk jadi lebih stabil. Dan salah satu sebab lagi bila proton number dia besar. Okay, bila proton number dia besar, so dia pun tak stabil. Okay. Alright, ni contohlah. Okay. Kalau kita tengok decay of uranium-238, okay, so uranium-238 ni, okay, dia jenis apa? So dia keluarkan alpha particle, so dia adalah alpha decay. So bila dia mengalami alpha decay, okay, dia menghasilkan thorium lah, 234, okay, so ni adalah daughter, okay, ni parents dia, atau yang asal dia. Okey, selepas decay tu kita panggil daughter nucleus. Okey. Dan bersama dengan alpha particles. Okey, yang kedua ni B ni decay of thorium 234. So decay ni adalah beta decay. Sebab apa beta decay? Sebab dia keluarkan elektron. Okay, and then yang last cobalt lah. Cobalt macam contoh tadi. Okay. Alright, during radioactive decay. Okay, semasa berlakunya radioactive decay tu, tak kisahlah alpha decay ke beta decay atau gamma decay. Okay, some nuclei can emit more than one radiation. Dia boleh keluarkan lebih daripada satu sinaran atau satu radiation lah, one radiation. Kalau macam tadi, teacher tunjukkan satu-satu kan. Dia keluarkan alpha, kemudian dia keluarkan bila beta decay, dia keluarkan elektron, beta, dan kalau gamma decay, dia keluarkan gamma ray lah. Tapi sesetengah nukleus tu dia boleh juga mengeluarkan lebih daripada satu radiation. Okey, contoh kat sini, dia tunjuk uranium 23492 ni, bila dia nak dia mengalami decay dan berubah menjadi thorium 23090. So dia akan mengeluarkan 42He, alpha lah. Okay, dia keluarkan alpha dan dia juga keluarkan gamma. So ada dua radiation yang dia keluarkan. Okay, so cara tulis dia, kalau dia buat nak panah macam ni dan dia tulis alpha dan gamma kat sini, maksudnya dia mengeluarkan alpha particle and also gamma ray untuk decay lah, sepanjang dia decay. Okay. Sebenarnya kalau nuklid yang besar, dia akan keluarkan gamma. Okay. Okay, Kak Wan? Tak dengar Dia putus-putus.
Tak ada. Kalau nukleus yang besar macam 234 uranium, 238, itu semua walaupun kita kira, kita nampak dia keluar helium, tapi sebenarnya dia keluar banyak gamma. Dengar tak? Dengar. Okey. Terima kasih Cikgu Wan. Okey, sebab nukleus yang besar ni lah. Okey, contoh uranium ni, Cikgu Wan kata dia akan keluarkan, kita nampak dia keluarkan alpha, tapi sebenarnya dia banyak keluarkan gamma. Okey, banyak berlaku gamma decay lah. Okey, sebab dia access energy, tenaga yang banyak Okey, bila ada tenaga banyak dia akan keluarkan dalam bentuk gamma ray lah. So Azmi, macam mana nak tahu gamma ni keluar? Sebab kita tak nampak kan perubahan. Okey, macam mana nak tahu? Sebab itulah kalau macam cobalt 60 kan, so maksudnya 60 ke atas tu semua tu memang akan ada gamma. Tapi macam 24, faham tak? Nukleid yang rendah dia punya nuclear number selalunya tak ada gamma lah. Okey. Jadi budak kena faham itulah. So kalau nukleid yang rendah nilai nuclear number dia, actually dia tak ada gamma. Dia ikutlah dia keluar alpha ke beta ke. Tapi kalau uranium, cobalt 60, tu semua keluar gamma banyak. Okey, so maksudnya macam tadi kalau gamma ni dia kebanyakannya dikeluarkan oleh heavy nucleus. So apa heavy nucleus tu? Adalah nukleus yang proton number dia besar, yang besar-besar. Okey, macam uranium 23492 ni lah. So proton number dia 92, besar kan? So kita panggil dia heavy nucleus. So bila heavy nucleus dia akan banyak keluarkan gamma. Okey, sebab apa? Kalau kita tengok 23492, okey, berapa beza dia dengan berapa neutron number dia? Okey, 234 tolak dengan 92. Kita akan dapat nuclear number dia, neutron dia, number of neutron dia ada 142. Okey, proton dia pula hanya 92. So bila beza yang banyak, dia akan menjadikan nukleus tu tak stabil. So akan ada banyak daya yang diperlukan kat sini lah. So bila banyak daya, tenaga yang ada dalam nukleus tu sangat banyak. Sebab tu heavy nukleus ni dia akan banyak mengalami gamma decay berbanding dengan lighter nukleus. Okay, sebab dia ada access energy. Tenaga yang banyak untuk nak pegang proton tu lah. Okay. Okey, boleh ke? Ada lagi ke soalan? Okey. Alright. Okey, kemudian tu during semasa radioactive decay, and then after radioactive decay pula, apa berlaku selepas radioactive decay tadi? Okey, so number of parent nuclei, okay, which has not decay. Maksudnya number yang nukleus yang tak stabil tadi yang belum mereput, not decay, dia akan decrease, berkurang dengan time. Maksudnya yang belum mereput tu akan semakin lama, akan semakin berkurang dengan masa. Bila number of parent nuclei tadi berkurang dengan masa, apa jadi pula dengan number of daughter nuclei? Number of daughter nuclei akan increases with time, akan bertambahlah. Okay, if the new nucleus, okay, form not stable. Okey, katakan dia dah mengalami satu decay, satu proses reputan. Tapi dia menghasilkan nukleus yang tak stabil juga. So apa berlaku? A series of continuous decay will occur. Okey, akan terus berlaku decay tadilah. Proses decay tu akan keep on going, berlaku sampailah until a stable nucleus is formed. Okey, maksudnya contoh kalau uranium ni dia decay menjadi thorium. Thorium ni pun tak stabil, maka thorium pun akan decay sampailah dia jadi stabil. Sampailah dia menghasilkan nukleus yang stabil. Okey, so proses tu kita namakan sebagai series of continuous decay.
Okey, ni contohlah decay series for uranium. Okey, so kalau kita tengok kat sini kita start dengan uranium lah, 23892. Okey, dia mengalami decay dan dia hasilkan thorium TH23490. So waktu ni dia mengeluarkan alpha. So kita tahulah bila dia tulis alpha kat sini, okey, berlakunya alpha decay. Okey, kemudian thorium ni masih lagi tak stabil. So dia akan mereput lagi. Okey, dia akan jadi 23491 Pa. Okey, Pa ni pun tak stabil. Mereput lagi sampailah dia jadi Pb 20682. Sampailah kat sini. Dia dah stable. So, siri pereputan tu akan berhentilah. Okey, sebab dia dah jadi stable nucleus. So, takkan berlaku lagi proses radioactive decay. Okey, so apa yang kita boleh dapat daripada decay series ni? Kalau dia bagi macam ni, okey, kita boleh tengok sepanjang proses uranium ni decay nak jadi Pb, okey. Maksudnya daripada uranium 23892, dia decay nak jadi Pb 20682. Okey. So kat sini ada campuran kan? Ada alpha decay, ada beta decay. Okey, ada gamma decay. Okey. So kat sini alpha decay He 4 2 tambah dengan beta decay. Beta decay keluarkan elektron kosong negatif 1 dan gamma lah. Okey. Azmi, Ya. ramai betul tanya. Macam mana nak tahu dia dah stable? Tadi Cikgu Azmi dah cakap dah. Macam mana nak tahu dia stable? Okey, macam mana nak tahu dia stable? Okey, selalunya kalau nukleus yang stable ni bilangan proton dan bilangan neutron dia adalah sama. Contoh, okey. Cikgu bagi contoh karbon lah. Okey, karbon 12 6. Karbon 12 6 ni stable kan? Okey. Dia stable sebab apa? Kalau kita tengok nucleon number dia 12. Okey, so bila 12 nucleon number, dia sebenarnya dia mengandungi 6 proton dia 6. Okey, dan 12 tolak 6 neutron dia 6. Okay, so bila bilangan proton dan bilangan neutron dia sama, maka so unsur ni adalah stable. Ataupun kalau neutron dia lebih dari 1 ke daripada proton, so masih stable lagi lah. Dia tak boleh beza neutron dengan proton tu sangat banyak. Okay, kalau beza sangat banyak, maka dia akan menghasilkan unsur yang unstable. Okay? Menjawab ke? Okey. Cikgu Wan ada nak tambah? Tak ada, okey tu. Okay So, Dah terangkan. alright. So, balik kepada decay series kita tadi. Okay, daripada uranium nak jadi Pb 20682. So, berapa helium yang dia dah keluarkan? Berapa alpha yang dia dah keluarkan? So, kita kira lah kat sini. Alpha. Okay, ni alpha. 1, 2, 3, 4, okay, 5, 6, 7, 8. Okay, so ada 8 atom helium yang dibebaskan ataupun 8 alpha lah. Okey, beta pula. Elektron ada berapa yang dibebaskan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ada 6. Dan gamma sebab dia tak ada efek apa, dia hanya tenaga. So gamma ada 2 lah kalau kita kira. Okey. So kita check balik. Dapat tak 2, 3, 8 ni?
Okay, so PB dia punya tu 206. Okay, helium pula nucleon number dia ada 8. Okay, 8 He yang dihasilkan. So 8 kali 4 kita dapat 32. Okay, tambah dengan 206. Okay, 238. Okay, betul. Ni sebab 6 darab kosong, kosong lah. So kita tak tambah. And then gamma pun sebab gamma dia hanya tenaga. Okay, check yang bawah pula. Okay, proton number 82 tambah dengan 8 kali dengan 2. So 8 kali 2 tambah dengan 82. 98. Tapi sini 92. Kita tengok pula kepada elektron. Elektron ada 6. 6 darab negatif 1. So tolak dengan 6. So dapatlah total dia pun 92. So sama dengan ni. So betul lah. Equation kita stable. Okay, seimbang. Okay, equation kita seimbang. Alright. Kalau dia bagi bentuk graf pula. Okay. Bentuk graf ni untuk y-axis adalah nucleon number. Okey, ni adalah nucleon number lah. Nucleon number berada pada y-axis dan x-axis adalah proton number. Atomic number ni sama dengan proton number lah. Okey, dia start dengan kat sini U238. So kalau kita nak baca, okey 238 and then bawah dia proton number dia adalah 92. So, bila dia turun, okay, turun kepada kalau kita tengok sini 238 tolak 234. 4 adalah untuk helium kan? Sebab helium simbol dia 42. So, 4 untuk helium. So, kat sini dia menghasilkan alpha. Dia mengeluarkan alpha. Okay, bila dia statik macam ni, tapi proton number dia bertambah. Maksudnya dia mengeluarkan beta. Oh, besarnya. Okey. So, sini bila statik tapi ada perubahan pada perubahan pada proton number dia. Sini beta lah. Sini pun beta. Okey, bila turun lagi. So, ni semua alpha. Okey, bila mendata secara vertikal ni, horizontal ni, so dia adalah beta. So kat sini pun kita boleh kira lah berapa alpha yang dihasilkan dan beta yang dihasilkan. So kira 1, okey 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9, 10. Okey, 10. Alright, kalau beta pula 1, 2, mana lagi beta? 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Okay. Alright, tu kaedah dia lah. Kalau kita nak tengok bilangan atom bilangan radiation apa yang dibebaskan. Okay, berdasarkan kepada decay series. Okay, nak masuk half-life. Sebelum tu ada soalan ke? Okay, kalau tak ada soalan, okay, teacher proceed dengan half-life. Okay, tadi kita duk cerita yang parents nucleus tu dia akan berkurang dengan masa. Okay, so apa dia? Kita nak tengok ni, masa ni apa dia, half-life ni apa? Okay, apa dia half-life? So, half-life, ya. Ni ada budak tanya kenapa dekat graf tu y-axis tulis mass number. Cuba tengok kat mana? Okey. Sebenarnya dulu kita tak panggil nucleon number. Sebenarnya kita panggil mass number untuk nucleon number. Dulu punya term. Okey. Sebab kata-kata uranium tu 238, maksudnya uranium tu adalah 238.0961 AMU. AMU adalah atomic mass unit. Sebab itulah graf tu adalah mass number. Mass number tu maksudnya nucleon number. Nama lain nucleon number is mass number. Faham ? Sebab dia ada tanya ni, susah nak jawab. Okey.
Okay. So mass number tu sama dengan nucleon number. Sama Oh. juga atomic number ni term yang lama. Atomic number ni sama dengan proton number. Number. Ya. Okay. Alright. Okay, so kita tengok half-life pula. So half-life is time taken. So half-life ni adalah masa. Masa apa? Masa for a sample of radioactive nuclei to decay half from its initial number. So half-life ni adalah masa yang diambil oleh sampel radioaktif tu untuk nukleus radioaktif tu untuk berkurang menjadi separuh daripada nilai asal dia. Okay, so initial number. So initial number ni, okay, dia boleh jadi mass. Dia boleh bagi dalam bentuk mass. Okay, contoh 20 gram uranium. Okay. Kemudian dia boleh bagi dalam bentuk persen. Okay. Berapa? 6.25% of uranium has decay. Contoh. Okay, kemudian dia boleh bagi dalam bentuk fraction juga. Okay, katakan 1/4. Okay. Alright, dan dia boleh juga bagi dalam bentuk activity. Okay, ni semua initial number ni mass yang initial. Okay, persen dia. Kalau persen, selalunya kita akan start dengan 100%. So 100% will become the initial number dia. Kalau mass, dia tengoklah kepada soalan tu bagi mass berapa. Kalau fraction pula, initial number dia adalah 1. Okay. Initial number dia adalah 1. Kalau activity pun depends on the question lah. Okay. Soalan bagi berapa activity. Okay. So untuk persen dengan fraction ni, ingat initial number dia. Kalau persen, kita start dengan 100%. Kalau untuk fraction, initial number dia is 1. Okay. Alright. After one half-life, the number of nuclei, okay, that are not decay will be half from its initial value. Okay, apa dia kata? Okay, selepas satu half-life. Okay, the number of nuclei, okay, akan berkurang separuh. Contohnya, okay, katakan dalam satu ni, dia ada 4. Okay. Ada 4 je lah. Okay, ada 4. Okay, ni sebelum dia decay lah. Okay, selepas half-life, dia kata half-life. Okay, so simbol half-life T, half. Okay, selepas half-life, dia akan berkurang menjadi separuh daripada initial number. So katakan initial number dia 4. Okay. So bila berkurang separuh daripada 4, maksudnya yang tinggal hanya 2. So yang tinggal ni adalah undecayed nucleus. Okay. Undecayed ni maksudnya yang belum mereput, yang masih remain, yang masih ada dalam sampel tersebut. Kalau tadi asalnya dia ada 4 dalam sampel tu. Okay, tapi selepas half-life dia, okay, dia akan berkurang separuh daripada nilai asal dia. Nilai asal dia 4. So berkurang separuh, dia tinggal 2. So 2 ni yang belum mereput, undecay. Okay, yang belum mereput dan dia remain dalam sampel tu. Okay, mana pergi 2 lagi? 2 lagi dah mereput lah. Okay, dah keluar. Kemudian selepas half-life yang kedua, ni half-life yang pertama. So half-life yang kedua, apa berlaku? Dia akan berkurang lagi. Berkurang daripada 2, dia hanya tinggal 1. So 1 ni yang masih ada dalam sampel. So yang 1 lagi pun dah keluar lah. Alright, so undecay nukleus tinggal berapa? 1. So yang dah decay 1, 2, 3. Okay.
So half-life ni nilai dia adalah tetap. Katakan half-life dia 15 minit. Okay, so selepas 15 minit dia akan berkurang separuh. Daripada 4 jadi 2. Okay, selepas 15 minit lagi dia akan berkurang separuh lagi. Daripada 2 tinggal 1. So seterusnya lah sampai dia stable. Okay, tu tentang half-life. Okay. Ni contoh jugalah. Okay, kalau kat sini dia bagi dalam tabel ni ada initial condition. Okay, dekat sini dia bagi yang warna merah ni adalah radioactive nuclei that has not decayed. Yang belum mereput lah. Maksudnya yang masih ada dalam sampel tu. Yang putih pula dia kata decay radioactive nuclei. Yang mana yang dah mereput. Yang tak ada dah dalam sampel tu. Kalau initial condition, okay, maksudnya keadaan asal. Dia belum mereput lagi. Maksud dia semuanya merah. Semuanya ada dalam sampel tersebut. Okay, contoh kita kira ada berapa ni. Okay, 88, okay, 64. Okay, ni sebelum mereput. Selepas dia mereput, selepas satu half-life dia. So, kita tahu tadi half-life masa yang diambil untuk radioactive sample tu berkurang separuh daripada nilai asal dia. So, number of radioactive nuclei that has not decayed jadi berapa? Setengah lah, separuh lah. Okay. Number of decay radioactive nuclei yang dah mereput, yang dah tak ada dalam sampel tu berapa? So, yang initial value dia tolak dengan setengah anode. So, dia akan jadi setengah juga. Maksudnya daripada 64, okey, separuh dah mereput. Maksudnya 32, okey, 64 bahagi 2 dapat 32. 32 yang masih ada dalam sampel dan 32 yang dah hilang, yang dah tak ada dalam sampel tu, yang dah decay. Okey, tu kalau satu half-life. Kalau half-life yang kedua pula, so berapa radioaktif nuklei dia yang dah yang belum decay? So separuh daripada 32 lah. Okey, separuh daripada 32. Okey, 16. So 16 yang tinggal. Okey, selebihnya ni, okey, 64 tolak dengan 16. Okey, berapa? 48. So 48 yang dah decay. Yang dah mereput, yang dah tak ada dalam sampel ni. Okey, dan seterusnya kalau half-life yang ketiga pula, apa jadi daripada 16 ni pun dia akan berkurang separuh, dia akan jadi 8. Okey, kemudian dia akan berkurang lagi separuh, yang tinggal dalam sampel ni ada 4. Okey, dan seterusnya 2 lah. Okey. So, how to determine half-life? Duk cerita tentang half-life ni macam mana kita nak cari dia. So, ada dua kaedah kita nak cari half-life. Okey, satu sama ada melalui formula. Okey, so ni formula dia. Okey, N equals to 1/2 power of N time N naught. So, N ni apa? N adalah number of radioactive nuclei that has not decayed. Okey, maksudnya yang masih ada dalam sampel tu. N. Okey, kalau N kecil ni pula adalah number of half-life. Berapa banyak half-life yang berlaku? 2 kali half-life ke? 3 kali half-life ke? So, N tu 2 atau 3. Contoh Kemudian, N naught. Okey, N naught ni adalah inertial number. Okey. So macam mana kita dapat formula ni? So formula ni sebenarnya kita simplify daripada ni. Okay, this equation. Okay, kita ada N naught daripada initial value dia. Selepas half-life dia berkurang N naught over 2. Selepas second half-life N naught over 4. So kita simplifykan, dapatlah formula ni. Okay. And then half-life juga kita boleh cari menggunakan
graph. Okay, so kalau graph anode, so kalau dia menyentuh paksi Y, kita tahulah tu adalah inertial value dia. Okay, anode. Then, kalau nak cari half-life, kita tahu masa untuk anode tu berkurang jadi separuh. So, anode per 2. So, kita tengok kat sini. Okay, berapa masa dia? So, sini adalah half-life dia. Okay. Tu caralah kalau kita nak baca daripada graf. Okey, kalau graf yang bawah ni pula, dia tunjuk 2 sampel lah. Okey, satu sampel yang warna hijau ni dan satu sampel lagi yang berwarna brown ni. Okey, so kalau kita nak comparekan half-life, okey, so kita dapati half-life yang warna brown tu, okey, half-life dia yang ni, okey, T prime dia bagi. Yang untuk yang hijau ni, yang green ni, T half. So half-life, katakan yang brown ni teacher ambil sebagai 1, yang green ni 2. Okay. So half-life 1 smaller than half-life 2. Okay, sebab apa smaller? Bila kita tengok kat sini, half-life dia kecil lah. Okay. Daripada yang hijau. Okay. Kalau half-life dia kecil, apa maksud dia? Maksudnya, dia akan cepat mereput. Okay. Dia akan cepat. Proses decay proses dia berlaku dengan cepat. So, bila half-life dia shorter, it has higher decay rate. Kadar pereputan dia berlaku sangat cepat lah. Contoh, kedua-duanya nilai dia 20 gram. Okay, mass dia 20 gram. Untuk yang first, okay, daripada 20 gram, katalah nilai half-life dia kat sini 2, sini 4 minit. Okay, untuk yang first, okay, selepas half-life dia 2 minit, okay, apa berlaku? Dia akan berkurang jadi 10 gram. Okay, kalau yang 2 pula, okay, dari 20 gram, tapi selepas half-life dia 4 minit, barulah dia berkurang jadi 10 gram. Jadi, yang satu ni kadar pereputan dia lebih cepat. Okay, berbanding dengan yang 2. So, kalau ada 2 graf macam ni, so kita dapati yang graf yang first, yang brown ni, dia higher decay rate. Sebab apa higher decay rate? Sebab half-life dia shorter. Compared to the yang green ni, okay, dia lower decay rate. Okay, kadar pereputan dia lambat. Sebab apa lambat? Sebab half-life dia panjang. Okay, so yang shorter half-life, dia akan lebih cepat mereput lah. Kalau kita letak dalam satu sampel, sampel tu half-life dia rendah, shorter, dia akan lebih cepat hilang. Okay, cepat habis. Berbanding dengan kalau sampel tu half-life dia lebih panjang. Okay. Alright. Ada apa nak tanya? Ya. Nak tanya. So half-life tadi tu, mana lagi bagus? Dia cepat ke dia lambat? Mana lagi bagus Dia cepat ke dia lambat? Okey. Sebenarnya dua-dua bagus. Tengok kepada kegunaan kita. Okey, kalau kita nak guna dalam contoh dalam medical, okey, nak kesan thyroid ke apa. So kita akan suntik radioisotop. Okey. Kita akan suntik radioisotop dan radioisotop yang kita suntik tu mesti half-life dia short, pendek. Sebab apa kita nak half-life yang short? Sebab nanti dia akan cepat hilang daripada badan kita. Okey. Kalau half-life panjang pula, tak elok ke? Ada juga kebaikan dia. Okey. Macam nak kesan umur fosil. Macam dekat teacher sekarang, duduk kat Lenggong. Kat Lenggong ni ada Perak Man kan? Dia jumpa Perak Man. Macam mana nak tahu umur Perak Man tu? Okay, so umur Perak Man tu kita guna long half-life lah.
Okey, tu kegunaan dia. Kalau long half life selalunya dalam industri kita guna sebab kita tak nak dia cepat habis. Kita nak dia tahan lama supaya kita tak perlulah selalu tukar. Okey? So kedua-duanya ada kebaikan bergantung kepada kegunaan kita. Okey? Ada lagi soalan? Okey. Alright. So masuk kepada subtopik yang kedua, nuclear energy. Okay, kita nak tengok pula nuclear energy ni apa. Okay. So nuclear energy is atomic energy released during nuclear reaction such as radioactive decay, nuclear fission and nuclear fusion. Okay, tadi kita duk cerita tentang radioactive decay tadi kan? Ada alpha decay, beta decay and gamma decay. Sebenarnya radioactive decay ni dia mengeluarkan tenaga. Okay. Tenaga tu kita panggil sebagai nuclear energy. Tapi tenaga yang dikeluarkan oleh radioactive decay tadi, proses radioactive decay ni lebih kecil berbanding dengan nuclear fission and nuclear fusion. Okay, so kita nak tengok nuclear fission. So apa dia nuclear fission? So nuclear fission is nuclear reaction. Okay, when a heavy nucleus splits into two or more lighter nuclei while releasing a large amount of energy. Okay, so nuclear fission. Fission ni pembelahan. Okay, maksudnya satu nukleus yang besar, heavy, kita pecahkan. Kita split into two lighter nuclei. Dua, kita pecahkan kepada dua nukleus yang lebih ringan. Okay. Dan bila berlaku nuclear fission ni, dia akan mengeluarkan tenaga yang sangat besar. Okay, so apa syarat untuk nuclear fission ni berlaku? Okay, so syarat dia untuk pecahkan heavy nucleus tadi, kita mesti bombardkan dia dengan neutron. 10N. Okay, neutron. So kita ambil satu neutron, kita bombardkan, kita hentamkan pada nukleus, contoh kat sini uranium. So apa berlaku bila neutron ni bombard the uranium? Okay, so uranium ni akan jadi unstable nucleus dan bila dia unstable nucleus, dia akan split lah. Split into two. Okay, split into two lighter nuclei, iaitu kalau dalam kes ni dia menghasilkan Kr and Ba. Okay, barium and krypton lah. Bersama dia energy dan dia juga keluarkan 3 neutron. Okay, so ni adalah nuclear fission. Okay, jadi equation dia, equation dia contohnya kalau tadi 2, 3, 5, 9, 2 uranium. Okay, kita bombard dengan 1, 0 neutron. Okay, menghasilkan Kr 9236 tambah dengan Ba 14156 plus dengan 310 neutron plus energy. Okay, so this is the equation dia lah. Alright, ni untuk nuclear fission. Okay, kita tengok pula nuclear fusion. Okay, so nuclear fission ni berlaku kat mana? So, dia berlaku dalam nuclear reactor. Okay, reaktor nuklear lah. Nuclear fission. Okay, nuclear fusion pula.
Nuclear fusion is a nuclear reaction in which a small and light nuclei, okay, small and light nuclei fuse to form heavier nucleus while release a large amount of energy. Okay, so syarat kalau tadi nuclear fission kita pecahkan heavy nucleus, kita pecahkan kepada dua tu lighter nuclei. Tapi kalau fusion proses yang sebaliknya, tu lighter nuclei tu kita ambil dan kita combinekan to form a heavier nucleus. Okay. So syarat untuk nuclear fission berlaku is under extremely high temperature. Temperature mesti sangat tinggi and also high pressure. Barulah boleh berlaku nuclear fusion. Okay, so contoh nuclear fusion berlaku di matahari. Okay, di sun lah. Dan tenaga yang dihasilkan melalui nuclear fusion ni adalah lebih besar lah berbanding dengan nuclear fission. Okay, so contoh kat sini dia bagi deuterium, okay, dengan tritium. Okay, ni adalah isotop hidrogen lah. Okay, H21, H31. So kita ambil deuterium dengan tritium ni, kita combinekan dia, kita fusekan dia. Okay, so maka dia akan menghasilkan satu heavier nucleus. Okay, heavier nucleus kat sini adalah 42 helium lah. Okay, dan dia akan menghasilkan satu neutron plus energy. So, dia punya equation dia 21H untuk deuterium plus 31H tritium. Okay, after nuclear fusion, dia akan menghasilkan 42 helium plus 10 neutron plus energy. Okay. Nuclear fusion. Berlaku di sun. Extreme high temperature. Okay, sebab di sun tu temperature dia memang sangat-sangat tinggi dah. Sebab tu boleh berlakunya nuclear fusion. Okay, dan dekat sun tu dia adalah combination of deuterium dengan tritium lah. Okay, yang berlakunya proses fusion, nuclear fusion. Okay, besarkan tenaga dia sebab tak habis-habis tenaga cahaya daripada matahari tu kan sampai dekat bumi ni. Okay. Then kita nak tengok relationship between energy release and mass defect. Okay, kita tahu yang energy tadi dihasilkan daripada proses radioactive decay, nuclear fission and also nuclear fusion. So energy, okay, so kalau dalam chapter ni kita guna unit dia, base unit dia adalah joule lah. Okay, kita guna joule dan electron volt. Okay. Okay, mega ni teacher padam. Jadi electron volt. Okay, so kalau 1 mega electron volt equals to 1.6 times 10 to the power of negative 13 joule. Tapi kalau 1 electron volt, okay, is equals to 1.6 times 10 to the power of negative 19 joule. Okay, selalunya kita guna yang ni lah. 1 electron volt sama dengan 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 joule. Okay, itu energi yang dihasilkan daripada nuclear reaction tadilah. Okay, so mass defect pula. Apa dia mass defect? So mass defect ni adalah loss of mass during nuclear reaction or radioactive decay. Okay, kalau dalam bahasa Melayu, mass defect ni adalah cacat jisim. Okay, maksudnya jisim yang hilang. Hilang bila? Selepas berlakunya nuclear reaction. Okay, maksudnya total mass of radioactive nucleus, okay, greater than total mass of decay product. Maksudnya sebelum total mass before reaction tu lebih besar daripada total mass after reaction.
Nucleus, unstable nucleus tu dia punya mass dia lebih besar berbanding dengan daughter dia yang product of the radioactive decay tadi. Okay, so bila ada perbezaan, so jisim yang hilang tu adalah mass defect. So ke mana jisim yang hilang tu pergi? So dia hubungkan, yang ni Einstein punya formula So Einstein kata mass defect ni jisim yang hilang tu akan ditukarkan menjadi nuclear energy. So keluarlah formula E equals to mc squared. Di mana E adalah total energy release, M is the mass defect and C is the speed of light. Okey, untuk mass tu, okey, unit dia kadang-kadang kita guna AMU lah. Okey, sebab apa kita guna AMU? Sebab kalau dalam kg, dia akan jadi sangat kecil. Tapi bila kita nak guna formula E equals to mc squared, okey, M ni mesti dalam kg. Okay, ingat kalau dia bagi dalam AMU, you kena tukar dulu kepada kg. So macam mana nak tukar? So 1 AMU equals to 1.66 times 10 to the power of negative 27 kg. Okay, so ni hubunganlah antara mass defect dengan energy. Okay, ni contoh. Okay, mass defect in nuclear fission. Okay, so mana dia mass defect? Macam mana nak cari mass defect? So nak cari mass defect, kita kena cari dulu total mass sebelum radioaktif, sebelum nuclear reaction. Okay, ni menunjukkan nuclear reaction. Okay, so sebelum, berapa total mass dia? Total mass before fission. Kita ada uranium dan neutron. So kita kena tambahlah mass kedua-dua ni. Okay, mass neutron tambah dengan mass uranium. So dapat 236.05259 AMU. Okay. Kemudian, ya. Kalau bila kita kira ni kena ada berapa titik perpuluhan? Kena ada berapa titik perpuluhan. The final nanti, final answer dia dalam 2, kalau unit dia kg, okay, mungkin kita boleh tinggal kepada 2 tempat perpuluhan. Tapi kalau AMU, dia kena 4 lah. Sebab AMU ni nilai dia sangat kecil. Dia bukan 4. Kalau dia bagi 5, tulis 5. Kalau dia bagi 8, tulis 8. So AMU tak boleh disimplify kan? Cannot. Okey, bila you tekan kalkulator, you dapat berapa, tulis je apa yang you dapat pada paparan kalkulator tu. Okay, betul. Untuk sebab AMU sebab macam ni dia bagi 5 decimal point. Ada yang kadang-kadang dia bagi 8. So you kena follow je semua. AMU tak boleh simplify, cannot. Okey, dengar tu kalau AMU sebab nilai dia sangat kecil. So perubahan yang kecil tu akan menyebabkan jawapan awak akan salah lah. Okey. So AMU, bila you tekan kalkulator, berapa banyak yang pada paparan kalkulator tu awak salin tulis. Tapi kalau kg, mungkin kepada 2 atau 3 tempat perpuluhan lah. Okey. Alright, so dah dapat total mass before fission. Kemudian kita nak cari pula total mass after fission. Okay, after fission, apa produk dia selepas fission tu? Dia ada Kr, okay. Dia ada 3 neutron dan dia ada Ba, barium. Okay, so total mass kita tambahlah. Total mass untuk Kr tambah dengan 3 neutron. Okay, so neutron satu nilai dia 1.00867. So sebab ada 3, so kita darab 3 lah. Tambah dengan Ba. So dapat 235.86653 AMU. So kalau kita compare kan, sini 235.866.53. Okay, sini 236.05259. So maksudnya total mass before the reaction, before the fission is greater than total mass after fission.
Okay, so bila nak dapat mass defect, kita tolak lah. Total mass before tolak dengan total mass after. So akan dapat 0.18606 AMU. So nilai ni yang hilang. So nilai inilah yang nanti kita akan tukarkan menjadi energi. Okay. Tapi sebelum nak masuk dalam formula E equals to MC squared tu, M ni mesti tukar dalam kg. So kalau daripada AMU 018,606 kena darab dengan berapa tadi? 1.6. Berapa? Nak tukar. Ni 1.66 darab 10 kuasa negatif 27 kg. Okay, barulah kita boleh dapat energi dia dalam joule. Okay, seterusnya. Generation of electrical energy in nuclear reactor. Okay, so ni adalah ni gambar power plant lah, nuclear power plant. Okay, so dari segi schematic diagram dia ada apa? Okay, dia ada power plant tu terdiri daripada nuclear reactor lah. Okay, so ni bahagian reaktor nuklear. So kalau kita tengok satu apa? Nuclear fission of uranium. Okay, and its change reaction produce heat energy. So dekat nuclear reactor ni, kalau you tengok bahagian ni adalah fuel dia. Bahan api dia. So bahan api dia tu kita guna apa? So kalau dalam nuclear reactor kita guna uranium 235. So uranium 235 ni okay, kita gunakan sebagai fuel lah. Okay, so kemudian berlaku nuclear fission, okay, dekat bahagian ni. Okay, dalam reaktor ni berlaku nuclear fission dan berlaku change reaction. Okay, so bila change reaction occur, okay, dia akan produce heat energy. So dekat sini dia akan menghasilkan tenaga haba. Okay, kemudian apa berlaku? Water is pumped into the reactor to absorb the heat energy that produced by the nuclear fission. Okay, sorry. Okay, so dua ni water akan dipump masuk untuk apa? Untuk absorb heat energy yang terhasil dekat reaktor ni. Okay, so bila dia dah absorb heat energy tadi, jadi the boiling of water produce high pressure steam. Sebab haba yang banyak tadi, so dia akan menyebabkan water tu boiling lah. Water boil. Okay, bila water boil, okay, dia akan produce steam. Okay, steam akan dihantar ke turbin ni. Okay, steam akan dihantar ke turbin. So steam ni akan memusingkan turbin ni lah. The turbine is rotated by the high pressure steam. Okay, so which rotate the magnet or coil in the generator. Okay, the steam will condense into water. Okay, kemudian steam tadi akan menghasilkan dikondense jadi air balik lah. Okay, dan yang kelima, the electrical energy generated is sent consumers via power supply transmission system. Okay, start daripada turbin ni dia sebenarnya sama je untuk kalau hydroelectric ke apa. Okay, dia akan kalau hydroelectric kita guna air water untuk pusingkan turbin. So nanti dia akan generate electrical energy. Kalau untuk nuclear reactor ni, okay. So kalau nuclear reactor dia produce heat. Heat tu akan menghasilkan steam. So steam tu yang akan rotate the turbine. Okay, so kat sini konsep dia sekarang.
Okay, berlaku nuclear fission. Okay, so nuclear fission and change reaction lah. Berlaku nuclear fission and change reaction, dia akan produce steam, produce heat dulu. Okay, produce heat. Okay, daripada nuclear fission and change reaction. So dia akan produce heat. Heat yang banyak. So heat ni nanti akan boil the water. So water tu akan bertukar menjadi steam. Dan steam ni yang akan rotate the turbine. Atau spin the turbine. Okay, itu sebenarnya konsep dia lah. Okay. Alright, tadi teacher duk sebut change reaction. Apa dia change reaction? So change reaction, okay, in nuclear reactor tadi, okay, the fission of uranium. Ada soalan ke? Okay, the fission of uranium, okay, produce 2 daughter nuclei, okay, 3 neutron and large amount of energy. So berlaku fission. Okay, kemudian this neutron will bombard other uranium nuclei and release more neutron through the continuous nuclear fission. So proses nuclear fission ni akan terus berlaku. Kita start dengan satu neutron je. Okay, satu neutron ni dia bombard satu uranium. Okay, bila dia bombard uranium, okay, uranium ni akan berpecah kepada 2 nukleus yang lebih ringan dan menghasilkan 3 neutron. So 3 neutron ni pula dia akan bombard lagi uranium-uranium yang lain. So akan hasilkan lagi banyak neutron lah. Okay, so this continuous reaction is known as change reaction. Okay, so proses yang berterusan ni, reaction yang berterusan ni kita namakan sebagai change reaction. Okay, so 2 condition for change reaction to occur. So memang dalam nuclear reactor tu kita nak change reaction tu berlaku lah. Tapi kita mesti control change reaction ni. Okay, 2 syarat. Apa syarat dia? Syarat dia the density of uranium ataupun fuel dia tu should be high. Okay, sangat tinggi. Density uranium tu mesti tinggi dan syarat yang kedua adalah mass of uranium 235 must be greater. Sorry kejap. Okay. Mass uranium 235 tu greater, okay, than the critical mass. Okay, barulah boleh berlaku a change reaction. Apa dia critical mass? Okay, critical mass ni adalah minimum mass needed to cause the change reaction to occur. So dia ada satu jisim tertentu yang selepas kalau jisim uranium yang terhasil tu lebih besar daripada jisim tu, jisim critical mass tu, jisim genting tu, maka change reaction akan berlaku. Okay. The change reaction can be slowed down, okay, such as in nuclear reaction, and can be fast, such as in a nuclear bomb. So kalau dalam nuclear reactor, okay, kita control change reaction tu. Kalau kita tak control, apa berlaku? Okay, nuclear reactor kita boleh meletup, boleh explode. Okay, tapi kalau nuclear bomb, kita nak dia meletup kan. So kita tak control lah dia punya change reaction. Kita biar je. Dia berterusan, change reaction tu terus berlaku. So bila dia terus berlaku, maka sampai satu ketika bila tenaga dah sangat banyak dia akan meletup lah. Okay, tadi dalam reaktor kita kata kita control the change reaction. So macam mana nak control dia? Okay, so kalau untuk control the change reaction, kita akan guna control rod. Okay, control rod ni dia akan control the reaction rate by absorb excessive neutron.
Okey, kalau neutron yang lebihan tu dia akan diserap lah oleh control rod ni. Okey, control rod ni boleh diperbuat daripada boron or cadmium. Okey. So ni adalah control rod. Okey ni Ni control rod. So kita boleh angkat dan boleh tarik lah. Kalau kita nak control dia, nak suruh dia absorb the neutron, kita akan tolak ke bawah lah. Okey, kemudian ada moderator. Okey, moderator ni untuk slow down the fast moving neutron so that the nuclear fission will occur. Moderator dia boleh sama ada graphite ataupun water sebagai moderator lah. Okey, ni adalah uranium rod. Okey, uranium rod ni as a fuel lah. Okey, bahan api. Okey, safety features yang lain. Okey, reaktor ni mesti diperbuat daripada thick concrete wall. Okey, dinding dia mesti tebal. Sebab apa tebal? Kita nak prevent the radioactive radiation from leaking into the surrounding. Okey, and then mesti ada penyejuk lah. Okay, water as a cooling agent. Sebab bila berlaku nuclear fission ni, haba yang dibebaskan sangat banyak. So, bila haba yang dibebaskan sangat banyak, kita perlukan air lah sebagai agent penyejuk. Okay, air ni akan absorb heat energy from the chain reaction to generate steam. Okay, this can control the reactor temperature. Okay. So, that's all. Okay, setakat ni untuk kita punya perbincangan tentang radioaktif, decay dan fusion semua tu. Okay, dan kita akan sambung dengan soalan. Okay, setakat ni ada soalan lagi ke daripada pelajar? Critical mass ni dia perlu tanya lagi. What is critical mass? Okay, math teacher tulis. What is critical mass? Ke Kak Wan nak explain dulu ke? Just buat critical mass tu macam contoh uranium. Katalah uranium tu kita sekali guna katalah 0.0001 gram. Maksudnya katalah ada 10 biji uranium. You tembak sebiji tu pecah 2. Jadi keluar 3 neutron. 3 neutron tu tembak lagi 3 uranium yang ada. So dah habis 4. Lepas tu 3 tu keluar 9 neutron. So neutron tu pun tembak lagi uranium. So habis 10. So chain reaction tu macam tak berlaku lah panjang. Tapi kalau you guna mass yang lebih daripada critical mass, dia akan continue. Jadi dia akan menjadikan your reactor tu panas lah kalau you tak control. Itu critical mass. Maksudnya kalau you nak buat bom atom, you nak meletup yang besar, you akan guna mass uranium yang more than critical mass. 1 kilogram, 2 kilogram. Jadi dia akan dapat letupan yang besar lah. Itu maksud critical mass. So critical mass is a mass for the chain reaction to occur. Kalau you buat guna mass sikit, chain reaction tak occur lah. Dia jadi 3 kali habis. Macam tu. Okey, satu lagi dia orang tanya yang EV tu, nak tukar EV. Okey, EV, electron volt tu adalah nilai yang kita cari untuk kita kira berapa electricity yang dikeluarkan dari nuclear energy. Kalau you melibatkan nuclear energy, wajib kira dulu AMU. Tukar dulu kepada kilogram. Tukar dulu kepada energy joule. Barulah dari joule tukar kepada electron volt. Jangan electron volt dulu. So dia mesti cari dulu mass defect. Mass defect tu apa? Mass defect itu masa tindak balas berlaku ada kehilangan mass, sikit je hilang. Tapi yang sikit itu telah ditukarkan menjadi nuclear energy. Sebab itulah atomik ni semua nukleus ni benda yang kecil. Jadi kecil mass dia walaupun tengok 238 AMU tu maksudnya dia sangat kecil. Jadi sangat kecil, that's why you kena kiraan dia 5 decimal point, 6 decimal point. You kena kira.
Jadi kira dulu, tukar kepada kilogram, then baru tukar kepada joule, then baru tukar ke EV. Faham? Jangan pergi langkah tukar apa, kira EV dulu, tak boleh. Dia kena kira dulu kilogram first. Okay, rasanya menjawab dah kot. Okey, terima kasih Cikgu Wan. Cikgu nak tambah sikit tentang apa tadi, critical mass. Okey, contoh kalau critical mass untuk uranium, okey, uranium 235 tu, okey, lebih kurang critical mass dia dalam 47 kg. So maksudnya kalau sampel yang kita gunakan lebih besar daripada 47 kg, barulah akan berlaku change reaction. Kalau sampel yang kita gunakan tu mass dia kurang daripada 47 kg, tidak berlakulah change reaction. Okay, sebenarnya critical mass ni dia ada banyak faktor yang mempengaruhi dia lah. Okay, cara kita shielding dia, shield dia. Okay, so ni cikgu ambil contoh lah lebih kurang. Kalau uranium 235, 47 kg, dia punya critical mass. So untuk kita melakukan, untuk change reaction tu berlaku, mesti sampel uranium yang kita gunakan tu, fuel kita gunakan tu mesti lebih, yang terhasil tu lebih daripada 47. Barulah akan berlaku change reaction. Okay, tu untuk uranium lah. Okay, kalau benda lain macam plutonium ke, nilai dia lain lah, critical mass dia. Okay. Ada lagi ke soalan? Tak ada kot. Ni ada yang tanya, what is the meaning of decay series? Oh, okay. What is the meaning of decay series? Saya kita jawab soalan. Ya, jawab soalan. Okay.